Assalamualaikum semua. Bersama kembali dalam siri Belajar Mengajar bersama saya Dr. Nurul Sherry. Stay tune. Tajuk kita pada hari ini ialah berkaitan penulisan hasil pembelajaran eksplisit. Okay, mengapakah penulisan HP yang eksplisit ni penting ya? So ada beberapa sebab. Satu ialah untuk jadi panduan pada guru menyediakan aktiviti pelajar, aktiviti yang sesuai dengan potensi pelajar. Kedua adalah untuk jadi panduan pada guru untuk membuat penilaian atau pentaksiran sepanjang PDP berlangsung atau dikenali sebagai PBD, pentaksiran bilik darjah, PBD. Yang ketiga adalah untuk jadi panduan pada guru mengukur perubahan tingkah laku pelajar. Seterusnya, panduan pada guru untuk ukur tahap penguasaan pelajar. Akhir, untuk panduan pada guru mengukur pencapaian objektif PDP pada hari itu. Dan yang paling penting ialah untuk menjadi panduan pada guru mengukur keberkesanan teknik pendekatan kaedah pengajaran guru itu sendiri. So, ini adalah untuk amalan refleksikan dirilah untuk peningkatan profesional guru. Untuk memahami HP eksplisit ini, kita perlu faham dulu komponen di dalam kurikulum. Komponen kurikulum ada 3, iaitu kandungan, pentaksiran dan pedagogi, yang mana ketiga-tiga ini saling berhubungan antara satu sama lain. Tidak boleh dipisahkan, saling berkaitan antara satu sama lain. Jadi bagi anda guru-guru baru, guru-guru yang baru macam dalam latihan mengajar ni, memang sebelum you mula boleh tulis RPH yang baik, memang kena study dahulu untuk bolehkan kita faham ni matlamat pendidikan, pengalaman pembelajaran, PDP bagaimana nak rancang untuk capai objektif, nak tentukan objektif macam tercapai objektif tersebut. Jadi memanglah kena study dahulu dokumen standard kurikulum pentaksiran yang ataupun dikenali sebagai DSKP. So, tengoklah kalau subjek apa, BM ke BM ke sains ke sebagainya. Di dalam DSKP ni DSKP ni memang lengkap dan you all memang boleh, tidak ada masalah lah untuk memahami apa sebenarnya yang perlu diajar, ikut minggu, ikut tema sebagainya. So kita kena study lah. Kalau you all tak study di SKP ni, memanglah you all tak nampak lah apa dia yang kena buat. Bagaimana nak rancang aktiviti dalam ni cukup jelas. Okay, kita tengoklah untuk kemahiran. Contohnya di BM ni ada kemahiran bertutur. Bertutur. So kita tengok di sini ada panduan di bawah kemahiran mendengar bertutur. Di sini. Okey, katalah yang pertama, mendengar, mengenal, menyebut kataan, merangkai kata, istilah, ungkapan serta intonasi ayat dalam pelbagai ujaran. Okey, so apa standard pengajaran untuk standard kandungan ini? Okey, apa yang pelajar perlu kuasai perlu capai So, ditunjukkan oleh dua perkara untuk kandungan ini. Perkara mendengar, mengenal pasti, menggunakan perkataan, rangkai kata, ungkapan dalam pelbagai ujaran yang betul, tepat dan jelas. Okey, betul, tepat, jelas. Okey, standard dia betul, tepat, jelas. Mendengar, kenal pasti, guna perkataan dengan betul, tepat, jelas. Kemudian dengar, kenal pasti, menuturkan ayat dalam pelbagai ujaran dan intonasi yang sesuai dan jelas. Dengan intonasi yang sesuai dan jelas. Okey, sesuai dan jelas. Itu adalah satu kriteria lah, petunjuk, indikator bagaimana guru perlu pastikan pelajar dia standard yang perlu pelajar dia perlu capai. Okey. Itu contoh. Baik. Dan kita juga perlu tahu bahawa pembelajaran boleh berlaku dalam 3 domain, kognitif, efektif dan psikomotor. Untuk faham maksud eksplisit ni, kita perlu tahu dululah apa beza antara implisit dan eksplisit. Jadi kita tengok dahulu makna eksplisit.
Makna eksplisit ni adalah tingkah laku yang boleh diukur dengan jelas. Kita boleh lihat. Dan satu lagi yang kita perlu tahu ialah semasa kita menulis hasil pembelajaran ni, domain kognitif biasanya kita terjemahkan ataupun kita tulis dalam kata kerja action verb. Okey, kita tengok contoh objektif implisit ataupun hasil pembelajaran implisit. Biasanya dalam konteks PDP, ia suka diukur dan suka dilihat. Contohnya kita kata pelajar boleh memahami, pelajar boleh mengetahui, pelajar boleh menghargai. Jadi kita suka ukur dari segi tingkah laku. Jadi ia dikatakan tidak eksplisit. Manakala untuk objektif eksplisit pula ialah kata kerja yang kita biasa gunakan. Contohnya seperti menyenaraikan, menjelaskan, memberikan contoh, mengenal pasti dan membanding beza. Jadi semua kata kerja ini membayangkan perubahan tingkah laku ataupun perbuatan yang boleh kita lihat, yang boleh kita lihat, yang kita boleh ukur lah. Kita lihat dan kita boleh ukur. Jadi bagaimana kita nak tulis satu pernyataan HP yang eksplisit? So kena tahu dahulu HP yang eksplisit. So kena tahu dahulu komponen yang wajib ada dalam satu pernyataan HP yang eksplisit. Okay. So dalam satu pernyataan HP mesti ada 4 komponen untuk jadikan dia eksplisit. Apakah 4 komponen tersebut? Okay, yang pertama mesti ada sasaran, iaitu murid atau pelajar. Yang kedua mesti ada tingkah laku yang eksplisit, iaitu tingkah laku yang boleh diukur atau dilihat. Mesti kena mengena dengan kandungan pelajaran yang kita dah tetapkan untuk diajar pada hari itu. Yang ketiga, perlu ada kriteria ataupun aras pencapaian minimum, iaitu tingkah laku yang paling minimum kita nak tengok, nak ukur dalam pelajar kita pada kelas hari itu. Kemudian last sekali, kita perlu ada aktiviti ataupun situasi yang kita memang plan, rancang dalam kelas itu supaya dalam aktiviti itu pelajar itu boleh portray, boleh demonstrate, boleh gambarkan tingkah laku yang kita nak tengok dalam diri mereka. Tingkah laku mana? Tingkah laku yang kita dah tetapkan di sini, di bahagian kedua. So dia ada kaitan tingkah laku yang kita nak tengok. So aktiviti itu mesti aktiviti yang boleh guru lihat perubahan tingkah laku dan guru boleh ukur berlakunya tingkah laku tersebut supaya senang untuk kita buat pentadbiran bilik darjah nanti. Jadi sebelum kita boleh memilih kata kerja sebagai domain kognitif yang perlu dicapai oleh pelajar, kita tengok dahulu model yang dicadangkan oleh Bloom dan juga Anderson. Okey, Bloom pengasas kepada domain kognitif ni telah mencadangkan yang berikut, bermula daripada aras rendah iaitu pengetahuan, pemahaman dan aplikasi pada analisis, sintesis dan evaluation, menilai. Pada tahun 2001, Anderson dan Crosswell telah mengkaji, review semula model Bloom dan mencadangkan dia menukar daripada noun ke bentuk kata kerja lah, iaitu knowledge menjadi remember, comprehension menjadi understand, application apply, analysis analyze, synthesis evaluate. So dia tukar synthesis jadi paling atas, evaluation ke bawah. Seperti mana kita tengok ini di verb formnya, aras kelima adalah evaluate dan aras paling tinggi sekali adalah create atau synthesis, menghasilkan. Baiklah, ini sumber dalam bahasa Melayu yang dipetik daripada buku The SKP oleh KPM. Dua yang bawah ini, yang biru adalah KBAR, kemudian ke aras rendah, dan 4 yang atas ini adalah KBAT, the hot. Itu dengan aplikasi, analisis, menilai dan mencipta. Okey, mari kita tengok contoh.
Okey, pelajar dapat menyaraikan. Okey, pelajar merupakan sasaran. Menyenaraikan merupakan kata kerja eksplisit yang boleh diukur. Kemudian 4 keperluan asas kehidupan merupakan kriteria pencapaian yang minimum untuk kita lihat dalam pelajar. Eksperimen yang diadakan merupakan situasi atau aktiviti supaya tingkah laku itu boleh berlaku. Okey, baiklah, ini adalah contoh kata kerja, senarai kata kerja untuk menggambarkan tingkah laku mengingat. Kita boleh perolehi senarai ini daripada DSKP. Ini pula kata kerja untuk memahami. Sebutkan, nyatakan, huraikan, bandingkan, jelaskan, kemukakan, ramalkan, terangkan, simpulkan, tulis semula dengan perkataan sendiri. Tak terhad pada ini sahaja sebenarnya, ya. Ada banyak lagi yang kita boleh gunakan. Baik, seterusnya kita tengok kepada aplikasi. Ini aras ketiga, aplikasi. Membina, menentukan, menggunakan, menyesuaikan, melaksanakan, mengaitkan, menggambarkan, meramalkan, menunjukkan, mensimulasikan, mengira. Okey, apply kan? Okay, mengira. Okay. Ini pula kata kerja untuk analisis. Membanding sebab, memberikan sebab, membezakan, membuktikan, mencerakinkan, memberi kesan, mengkritik, menyusun, menyimpulkan, memperincikan, mengenal pasti. Ada beberapa kata kerja tu dia agak kadang-kadang overlap lah dengan kognitif lain, tapi dia bergantung kepada kriteria pencapaian yang ingin ditetapkan oleh guru kepada pelajar tersebut. Dia kena ada beberapa pertimbangan juga. Okey, ini pula kata kerja untuk menilai, menghujah, membuat ramalan, mencantumkan, membuktikan, menggabungkan, menghubung-kaitkan, membahaskan, membandingkan, memberi justifikasi atau menjustifikasikan, memberi pendapat, membuat verifikasi. Dan yang terakhir sekali adalah aras paling tinggi sekali dah ni, aras kognitif atau aras pemikiran paling tinggi, itu mencipta. Kata kerja untuk menggambarkan tingkah laku mencipta ialah menyimpulkan, menjana, memperincikan, memperjelaskan, mencadangkan, menggabungkan, membuktikan, memainkan peranan, memberi justifikasi atau menjustifikasikan, membuat keputusan, mencipta ataupun merancang. Okey, ini adalah bahasa Inggeris. Awak boleh rujuk ni. Senarai kata kerja ni untuk setiap aras aras domain kognitif. Okay, remember, understand, apply, analyze, evaluate, create. So di bawah setiap domain ada kata kerjanya untuk menggambarkan tingkah laku mengingat. Contohnya tingkah laku untuk memahami apa dia, interpret, exemplifying, classifying. Untuk apply apa dia, executing, melaksanakan, implementing, melaksanakan. Analyze, apa dia analyze, differentiating, organizing, attributing. Dan di bawah setiap differentiating ni kita ada juga discriminating, distinguishing, focusing, selecting. So ini adalah kata kerja ataupun tingkah laku yang membantu guru mengassess, menilai perubahan dalam diri pelajar supaya ini memberitahu kita apakah objektif yang kita set untuk PDP hari itu tercapai. Dan ini perlu dilakukan sepanjang assessment ini perlu dilakukan sepanjang kelas berlangsung. Yang dikatakan dengan PDB boleh dilakukan melalui pemerhatian. Biasanya dalam kelas senang untuk perhatian ataupun kita macam temu bual pelajar, tanyalah dengan soal jawab dengan pelajar lah. Faham ke? Dia mana faham, tak faham tak mana? Cuba sebut balik, cuba you banding bezakan antara bahan ni dengan bahan ini. So kita boleh gunakan kaedah itu supaya kita tahu di mana sebenarnya PDP kita itu, sejauh mana tercapainya objektif yang kita dah set untuk pelajar kita. Okay, saya harap dengan kuliah hari ini awak semua faham apa yang perlu ditambah baik dalam penulisan HP supaya lebih eksplisit, dan ini sepatutnya membawa kepada perancangan aktiviti guru dan pelajar yang lebih jelas dan membantu guru untuk buat assessment lah, especially untuk kita rangka aktiviti apa yang sangat sesuai supaya boleh menunjukkan tingkah laku yang kita dah tetapkan. Aktiviti apa yang kita perlu rancang
laksanakan dengan pelajar supaya pelajar boleh menunjukkan kata kerja yang kita dah set ni. Contohnya untuk setiap aras, bergantung pada aras lah. Alright. Terima kasih atas perhatian semua. Saya harap semua dapat ambil manfaat daripada video ini, ilmu ini. Dan saya tak minta yang lain, cuma minta you all supaya subscribe channel saya dan share serta like, dan jika rajin komen lah, komen-komen yang memberi semangat lah untuk saya sediakan lagi bahan-bahan yang lebih baik untuk rujukan kita semua para guru. Sekian, terima kasih. Yang baik daripada Allah, lemah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.